dan salam semua, bersama lagi dengan aku Iggy. Kali ni aku nak cerita pasal pengalaman aku semasa aku menuju ke negara Eropah pertama, iaitu Latvia daripada Moskow, Rusia. Train bertolak pada waktu malam daripada Moskow menuju ke Riga, iaitu ibu kota Latvia. Hampir 1 hari juga train travel untuk sampai ke Riga ni, termasuklah urusan immigration semua. Yang bestnya aku tak perlu keluar daripada train untuk masuk ke pos immigration. Tapi pegawai immigration tu sendiri yang dalam 2-3 orang yang akan masuk ke setiap gerabak train dan cek pasport untuk setiap penumpang. Selepas segala urusan pemeriksaan pasport dan pasport aku pun dah di stamp, lega lah. Akhirnya aku dapat masuk ke negara Eropah pertama, iaitu Latvia. Segala urusan untuk keluar daripada Rusia untuk ke Eropah berjalan agak smooth, termasuklah semasa pemeriksaan pasport tadi, kecuali masa aku nak beli tiket train untuk ke negara ni masa aku dekat train station dekat Moskow hari tu. Rusia ni memang negara complicated sikit. Di Riga ni agak mudah sebenarnya nak cari hostel tempat aku menginap sebab bandar dia tak besar dan crowded mana. Latvia ni kira macam negara yang kecil je dan hostel aku tu pun betul-betul dekat dengan train station ataupun city center yang aku baru sampai. Dan receptionist hostel pun boleh berbahasa Inggeris dan sangat mudah untuk berurusan lah. Harga hostel aku masa tu agak murah, dalam 5 euro untuk 1 malam dan tidak termasuk breakfast lah of course. Dan hostel yang aku duduk terletak dekat dengan tingkat 4 ke 5 dan berhampiran dengan McDonald, shopping mall, groceries dan train station. Walaupun sebenarnya Latvia ni sebenarnya bukanlah negara favourite untuk turis maupun backpacker sekalipun, aku datang sini pun macam biasalah sebab nak jumpa. Dan why not lah kalau nak melawat negara ni pun, serius tak rugi. Latvia ni tak seberapa mahal compare dengan negara Eropah di sebelah barat ataupun Western Europe. Baik, negara Latvia ni negara apa Mungkin ramai antara orang kita yang tak pernah dengar tentang Latvia ni berbanding dengan negara-negara Eropah besar dan popular macam France, Itali, Spanyol, Germany, Sweden dan lain-lain. Sebab negara Latvia ni kecil je macam Belanda, tapi Belanda ni lagi kecil sebenarnya. Sedikit info tentang Latvia ni adalah negara yang terletak di timur laut Eropah dan dia terletak betul-betul dekat tengah-tengah negara Baltik lah. Negara jiran Latvia di atas adalah Estonia dan di bawahnya adalah Lithuania, dan di sebelah kanannya sudah tentulah negara Rusia di mana aku datang dari arah Moskow, Rusia. Negara ni kecil sebenarnya, populasi dia hampir 2 juta penduduk dan dahulunya Latvia ni juga pernah dijajah oleh Soviet Union pada tahun 1940. Lepas je kesatuan Soviet runtuh pada tahun 1991, barulah Latvia ni merdeka. Negara Latvia ni menggunakan mata wang euro sejak tahun 2014. Dan sebelum ni, lepas kesatuan Soviet runtuh, Latvia pernah juga ada mata wang sendiri iaitu dikenali sebagai Lats pada tahun 1993. Nak pergi ke Riga ni sebenarnya mudah je. Kalau dari Rusia kita boleh guna bas iaitu Lux Express daripada St. Petersburg ataupun daripada Moskow. Kalau dari Estonia boleh naik bas daripada Tallinn terus menuju ke bandar Riga. Dekat sini macam negara-negara common Eropah lain juga, tapi less expensive sikit lah. Ada bahagian Old Town, kita boleh lihat bangunan-bangunan klasik. Antaranya yang paling famous adalah House of Blackheads. Bangunan klasik ni terletak dekat area Old Town dan menjadi antara landmark popular Riga ni. Bangunan ni asalnya dibina pada tahun 1334 dan memang lama gila lah. Tapi bangunan seperti yang korang nampak dalam gambar ini kira dibina semula pada tahun 1999. Sebelum tu pernah dibom pada zaman Perang Dunia Kedua dan dahulunya bangunan ni jadikan tempat sebagai venue untuk meeting, untuk majlis makan-makan banquet, dan sekarang ni dijadikan sebagai museum. Selain daripada House of Blackheads ni ada gereja St. Peter's dan Doma Cathedral. Aku boleh cakap ketiga-tiga bangunan yang aku sebut ni antara yang menjadi landmark yang utama dekat Riga ni. Untuk hari pertama aku berada di Riga, aku banyak berjalan-jalan di sekitar kawasan Old Town, Central Market Riga, berjalan di Sungai Daugava. Untuk melawat explore bandar Riga ni bagi aku
tak perlu lama sebenarnya. Kalau seorang tu jenis nak, oh aku dah pernah sampai Bandar Riga ni, typical traveller, cukup dalam 2-3 hari. Kecuali kalau korang nak keluar sedikit dari Bandar Riga ni, boleh melawat pantai Jurmala ataupun dalam sebutan orang tempatan Yurmala yang menghadap Laut Baltik. Serius cantik time sama. Tak berapa jauh, boleh naik train. Dan juga satu lagi tempat bernama Sigulda. Berbalik kepada aktiviti di hari pertama aku tu, lepas aku bersia-sia di Old Town, aku melawat Central Market Riga ni. Saja nak tengok macam mana keadaan market dekat Europe ni. Lain tau kalau compare dengan market dekat Rusia. Central Market Riga ni adalah antara yang terbesar dekat Eropah dan dia ada dua bahagian. Satu indoor dan satu lagi outdoor. Market ni sebenarnya usia dia hampir 100 tahun dan bukan setakat tu juga. Dia juga diisytihar sebagai UNESCO Heritage Site. Aku ingat UNESCO Heritage Site ni untuk bangunan-bangunan lama dan purba je. Rupa-rupanya pasar pun boleh jadi sebagai UNESCO Heritage Site. Mungkin sebab usia dia yang dah lama kot. Dan uniknya bangunan indoor pasar ni adalah ia asalnya adalah hangar kapal terbang, di mana dulu diorang simpan kapal terbang dalam bangunan ni. Bahagian dalam indoor pasar ni dia jual macam daging, keju, ikan, barang-barang mentah, rempah ratus. Dan kalau korang nak beli kitchen pun ada dekat bahagian indoor pasar ni. Standard Europe lah. Kalau macam sayur dan buah-buahan tu seingat aku di bahagian luar. Jadi kita pergi ke bahagian luar pula. Di bahagian luar market ada yang jual buah-buahan, ada jual sayur-sayuran, pakaian, kasut dan sebagainya lah. Biskut-biskut pun ada. Jadi kalau korang rasa lapar masa tengah-tengah jalan tu, bolehlah grab beli sambil-sambil support peniaga lokal tempatan kan. Aku ingat lagi ada satu biskut ni aku beli, memang sedap gila lah. Oh, lagi satu info, lokasi market ni sebenarnya dia memang sangat strategik. Hanya beberapa ratus meter dari Old Town dan yang paling mudah sekali dekat dengan stesen bas utama kalau korang nak pergi ke negara lain. Dekat stesen bas ni lah korang akan berlepas, dan stesen kereta api utama lah, of course. Lepas dah jalan-jalan dekat market ni, aku sempat lah grab sedikit souvenir, magnet dan biskut. Dan aku pun berjalan terus ke Sungai Daugava. Memang selain daripada Old Town, ini adalah pemandangan yang paling menarik bagi aku. Scenery dia memang nice. Daugava River ni adalah sungai utama di Latvia. Sungai ini mengalir daripada Rusia, merentasi negara Belarus sehinggalah mengalir keluar ke Laut Baltik. Dekat bahagian Rusia ni je, sungai ni panjang dia dalam 300 km dan total panjang sungai ni adalah dalam 1000 km. Of course lah, takkanlah aku berjalan sepanjang sungai ni mengalir kan. Lain lah kalau aku kayuh basikal masa tu. Dapat berjalan sikit pun dekat Riga, jadilah. Dekat sini, kalau korang ada basikal lagi senang sebenarnya. Tak adalah penat nak berjalan. Masa hari pertama atau hari kedua, seingat aku lah, aku sempat ambil gambar dan video momen yang aku boleh kata yang paling scenery lah. Sunset sewaktu matahari hampir terbenam. Macam korang tengok video ni, memang cantik sangat. Aku sempat tanggal jaket untuk ambil video dan gambar ni. Dan aku rasa dekat Latvia ni, di tepi sungai Daugava ni, dah aku dapat lihat sunset yang tercantik dalam trip ni dan mungkin sepanjang hidup aku. Untuk lihat matahari terbenam atau sunset ni bukan setakat dekat Riga je. Ada lagi satu lokasi iaitu Pantai Jurmala yang menghadap Laut Baltik. Dekat sini matahari sunset dia pun lawa juga. Dan itu pun aku akan ceritakan dalam kisah trip aku yang kedua akan datang. Aku spend dalam 4 ke 5 hari juga dekat Bandar Riga ni. Dan ada satu hari tu aku jatuh sakit sebab masa jalan explore sorang-sorang tu aku nak ambil gambar selfie lah. Aku pun tanggal lah jaket aku dan besoknya aku jatuh sakit, pening kepala dan semua. Macam yang awal tadi aku sebut, aku datang sini pun sebab nak jumpa kawan aku kan. Dekat sini aku sempat jumpa dengan 3 orang kawan internet dan 2 orang ni memang orang Latvia, memang original orang Latvia, duduk dekat bandar ni, Bandar Riga ni, dan seorang lagi tu kawan daripada Poland. Beliau merupakan exchange student untuk program dekat Riva. Dan antara ketiga-tiga kawan ni aku sempatlah keluar bersia-sia, lepak, makan kedai kebab dekat Riga ni lah. Ada satu kedai kebab yang tak jauh daripada hostel, memang murah dan sedap weh. Kedai kebab Pakistan lah. 2-3 kali juga aku singgah bawa kawan aku dua-dua ni. Ada seorang kawan aku ni nama dia Sandra. Dia memang asal Riga dan dia bagilah sedikit little tour, jalan-jalan tunjuk-tunjuk sikit bangunan apa yang dekat Riga ni, dan dia bawa aku pergi satu hotel ni. Dekat hotel ni buat apa? Kita orang naik elevator untuk lihat pemandangan aerial view Bandar Riga ni, dan nasib baik tak kena bayar. Dan aku difahamkan hotel tu antara salah satu bangunan yang tertinggi dekat Riga ni, selain daripada bangunan telekomunikasi tu.
Seorang lagi kawan aku dari Poland, nama dia Magdalena, aku panggil dia Magda dia. Kalau tidak, aku nak pergi dia jumpa dia dekat Poland sebab dia memang asal sana. Tapi tak semena-mena, nasib baik aku contact dia awal dan kebetulan masa tu memang dia duduk dekat Riga sebab dalam program exchange student selama setahun. Kalau tak silap aku, program exchange ni nama dia Erasmus, kerjasama antara negara-negara Europe untuk student-student berpeluang transfer untuk belajar ke universiti di negara-negara anggota Euro yang lain. Untung juga student-student dekat Euro ni. Yang terakhir sekali aku jumpa seorang lagi kawan aku, nama dia Zanda. Dia pun asal Riga juga. Mula-mula memang agak susah nak jumpa dia sebab dia pun bekerja. Last dapat juga jumpa tu pun lepas dia baru balik kerja, dan itu pun dia dah malam. Dia bagi aku souvenir dan buku. Dapatlah berborak kejap, dan last kali aku berjalan teman dia dekat bus station sebelum dia meninggalkan bandar Riga ni sebab dia nak melawat mak dia dekat daerah lain. Masa hari ketiga dan keempat, hari yang sama aku jumpa kawan aku Sandra, aku ada terjumpa seorang Melayu ni semasa nak balik ke hostel. Dia pun seorang backpacker juga, solo, dan dia nak ke arah Finland dan aku pula nak menghala ke Lithuania dan seterusnya. Aku memang excited gila sebab tak sangka dalam waktu-waktu macam ni, musim sejuk macam ni dan negara macam ni, boleh jumpa orang kita. Lainlah kalau dekat France, dekat Germany dan Itali, lagi-lagi dekat UK tu, memang tak heran sangat lah. Kita memang sama-sama backpacker dan cuma dia cover negara Europe dan aku cover Trans-Siberia daripada China ke Europe. Kesimpulannya, pengalaman aku dekat Riga ni bagi aku memang unforgettable lah. Bukan sebab bandar dia yang betul-betul live atau cantik. Ya betul, bandar cantik juga, terutama bahagian Old Town dan bahagian sungai Daugava tu. Tapi aku seronok sangat dekat Latvia ni sebab aku dapat jumpa dengan orang lokal, iaitu 2 orang kawan aku yang asal Latvia. Siap dapat souvenir, okey. Kawan dari Poland dan pertemuan secara tidak sengaja dengan pengembara yang seangkatan denganku. Orang kita dekat negara yang bukan popular di kalangan pelancong kita maupun di kalangan orang Eropah sendiri. Serius, negara-negara Baltik ni sebenarnya tak popular di kalangan traveller-traveller Europe. Dan tak lupa juga dengan orang-orang dekat hostel, roommate aku dan pekerja-pekerja dia dekat sana. Memang tak sangkal lagi lah, Riga ni bagi aku bandar yang sangat aman dan aku rasa tenteram dan chill gila dekat sini berbanding negara-negara atau bandar-bandar yang lain. Mungkin sebab masa tu off season dan tak ramai orang ataupun pengembara di Latvia ni. Latvia ni negara kecil, penduduk dia pun tak ramai. Itu salah satu faktor juga. Aku rasa aman sangat dekat sini. Kira-kira 5 hari juga aku spend masa dekat Riga ni dan aku pun berangkat untuk pergi ke negara seterusnya, iaitu Lithuania, bandar Vilnius. Aku stay sekejap dalam 1 malam je. Lepas tu aku beli tiket bas untuk menuju ke Berlin, Germany, dan bas tu kira macam transit kejap dekat Warsaw, Poland. Germany adalah negara terakhir dalam trip kembara dari Asia, China menuju ke Eropah melalui Trans-Siberia ni. Dan nak tahu apa kisah seterusnya di Germany sebelum aku pulang ke Malaysia? Tunggu yang seterusnya.